Penguatkuasaan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021 bukan bertujuan untuk menyekat kebebasan media atau kebebasan bersuara mana-mana pihak. Tokoh hukuman 100,000 ini merupakan sebenarnya mencerminkan keseriusan kerajaan, ketegasan kerajaan untuk memastikan berita-berita tak benar itu mampu diterangi dan berita ordinan itu berita tidak benar adalah apa-apa berita, maklumat, data dan laporan keseluruhan atau sebagainya palsu yang berhubungan dengan Kalau 19 atau proklamasi darurat. Bila ada satu berita tidak benar, berita itu disahkan berita tidak benar, berita itu perlu diturunkan daripada portal ke, daripada posting apa-apa, kena turunkan. Itu yang kita utamakan. Assalamualaikum dan salam muhibah. Ramadan Mubarak diucapkan kepada semua umat Islam yang memulakan ibadah Ramadan pada hari ini, 1 Ramadan 1442 Hijrah. Mudah-mudahan semuanya diberkati dan diberikan keberkatan dalam usaha kita menyempurnakan ibadah pada kali ini. Dan suasana di Kuala Lumpur baru saja tenang-tenang selepas sedikit ribut beberapa kejadian banjir kilat kelihatannya berlaku untuk tempoh mungkin hari yang kedua. Dan untuk itu mudah-mudahan semuanya dapat selamat, senang sampai ke destinasi masing-masing. Kesempatan ini juga untuk kami teruskan dengan agenda mencerdaskan umat dengan berbicara di dalam kerangka bicara naratif. Dan anda pun telah menyaksikan bingkisan yang kami sediakan awal, perbincangan berkait tentang Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021. Apa ertinya ordinan ini dan bagaimana kesannya, termasuk juga cuba menangani beberapa tanggapan yang setengahnya meleset berkait tentang adanya ordinan ini di dalam usaha kita untuk meluruskan pandangan awam berkait tentang isu-isu semasa, pastilah berkait tentang berita tidak benar dan juga lebih spesifik lagi tentang proklamasi darurat serta COVID-19 ini. Maka kami bawakan wewenangannya, pihaknya, otoritinya untuk berbicara tentang topik ini. Panel yang pertama di sebelah saya, setiap kali nak bercakap tentang digital, online media ini, medsos ini, maka Cik Zulkarnain Muhammad Yassin lah orangnya. Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC. Nak sebut MCMC ke SKMM? MCMC. Okey. MCMC, kalau bimbang jangan main-main dengan dia kerana dia boleh tutup akaun Facebook kita. Akaun TikTok pun boleh. Boleh. Dia pantas dia jawab. Pantas dia jawab dengan yakin boleh. Dengan bantuan penyedia platform. Tengok tu. Tapi nombor dia ni semua laman medsos dia tengok. Encik Zul telefon. Maksudnya ni siapa punya akaun pula nak ditutup. Jadi jangan main-main dengan Cik Zul. Dan sepanjang pengalaman saya dengan dia, tidak berganjak lagi portfolio itu, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC. Terima kasih Cik Zulkarnain. Ramadan pula kita berjumpa. Alhamdulillah. Dah bersama. Yeah. Dan juga kami gandingkan bersama DCP Ahmad Taufik bin Abdullah, Timbalan Pengarah Forensik Perancang Strategik Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Tuan Taufik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selalunya kita bayangkan ini jenayah berat saja dengan Tuan Taufik ini ya. Ini dianggap berat, ringan, terlalu ringan dalam kacamata Jabatan Siasatan Jenayah. Bagi Jabatan Siasatan Jenayah, apa-apa kes yang melibatkan jenayah akan disiasat oleh Jabatan Siasatan Jenayah. Okey, jadi yang hari ini berkait tentang ordinan darurat ini, kita akan macam mana nak memahami letak duduknya ini, SKMM dan juga PDRM bila kita membicarakan tentang ordinan darurat ini. Cik Zul. Terima kasih. Apabila di mana letaknya, apabila kerajaan memutuskan untuk menyediakan undang-undang darurat kuasa-kuasa perlu nombor 2 ini, dua agensi yang telah dikenal pasti untuk menerajui penguatkuasaan ordinan darurat ini adalah yang pertamanya adalah pihak PDRM dan yang kedua adalah MCMC. Kita lihat di sini kita saling melengkapi kerana di bawah ordinan ini apa berita tidak benar berkaitan dengan proklamasi darurat dan juga COVID-19 sama ada dalam bentuk penulisan terbitan di platform tradisional ataupun juga di platform elektronik dan media sosial, itu adalah di kepakaran masing-masing. Jadi kami di MCMC memanglah secara
secara terus ataupun langsung apa-apa sahaja yang berkaitan dengan internet, MCMC. Walaupun dalam setengah-setengah keadaan itu di bawah bidang kuasa agensi penguatkuasaan yang lain. Jadi kita dilihat sebagai frontliners berkaitan dengan isu-isu yang ada di media elektronik dan juga platform internet. Sebab itulah kita lihat bahawa dalam membicarakan berita tidak benar ini, kalau dulu fitnah dan sebagainya dia dalam bentuk tradisional tulisan yang dicetak, tetapi sekarang dalam bentuk medium yang baru, penyampaian yang baru, iaitu medium elektronik. Dan itulah kita lihat, kita gabungkan kepakaran dua-dua agensi ini untuk saling melengkapi bagi memastikan tujuan utama diadakan ordinan ini adalah untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan dalam mengekang penularan berita tidak benar berkaitan dua perkara sahaja, iaitu COVID-19 dan proklamasi darurat, juga sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa sahaja. Jadi kalau kita lihat dia sangat fokus kepada dua perkara ini, proklamasi dan darurat dan juga COVID-19 dalam tempoh darurat, supaya dalam tempoh ini adalah tempoh yang kritikal. Dalam kita secara bersama rakyat dan juga kerajaan dan juga agensi penguatkuasa memastikan bahawa usaha kita untuk menangani COVID-19 ini tidak dikacau ganggu oleh perkara-perkara yang boleh menggugatkan keyakinan dan juga keyakinan masyarakat terhadap usaha yang kita hendak laksanakan dan matlamat yang hendak kita capai. Sebab itu diperlukan satu undang-undang yang ramai ataupun ada yang beranggapan ia bersifat tidak adil. Tetapi kalau kita perincikan, lihat secara keseluruhan perkara ini, ia adalah sesuatu yang sangat kemas, tepat dan perlu, sesuai untuk menangani masalah yang kita sedang hadapi sekarang. Okey, kita akan soal lanjut lagi bila bercakap soal kekemasannya itu. Peranan PDRM di dalam ini benda baru. Selama mana ordinan darurat ini? Katanya dalam sebulan lebih baru kita penguatkuasaannya. Tuan Taufik. Ordinan darurat ini telah dimasukkan sejak 11 Mac, di mana ianya digazet dan dikuatkuasakan pada 12 Mac 2021. So lebih kurang baru sebulan yang kita tengok undang-undang ini, darurat ini dilaksanakan. So daripada segi siasatan, bagaimana yang kita sedia maklum, pasukan polis Diraja Malaysia ini, terutama Jabatan Siasatan Jenayah ini, akan menjalankan siasatan kes-kes ataupun kesalahan-kesalahan di mana yang melanggar peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. So daripada segi siasatan ini, pihak SKMM dalam kes, especially dalam COVID-19 punya berita tidak benar ini, kita banyak memerlukan bantuan daripada pihak SKMM ataupun MCMC untuk membantu kita tambah sekali mengenal pasti orang-orang yang membuat penerbitan tersebut. Sama ada dari media cetak, terutama media elektronik inilah, di mana kepakaran ini adalah dimiliki oleh MCMC. Dan gandingan yang ada di antara PDRM dalam siasatan dengan bantuan teknikal, yang kami panggil bantuan teknikal daripada pihak MCMC ini, amat diperlukan bagi kami untuk membantu mengesan orang yang membuat posting-posting tersebut. Dan selain dari itu juga kita nak tengok dari mana media platform mana yang digunakan dan sebagainya. Dan hasil siasatan ini, pihak polis akan mengumpul keterangan-keterangan yang ada dengan bantuan pihak SKMM MCMC ini. Dan kita akan tengok whether we have a case. Kita ada case untuk dibawakan ke
ke pengadilan atau sebaliknya. Tadi Tuan Taufik, Cik Zul ada menyebutkan soal tempoh. Ini terpakai hanya sepanjang dalam tempoh darurat ini saja. Okey, untuk akta ni ordinan ini apa dipanggil ordinan darurat kuasa perlu. Ya. Bilangan nombor 2/21 ni hanya boleh dikuatkuasakan sehingga proclamation darurat ini masih terpakai. Iaitu kalau kita tengok kalau ikut daripada ni dia dalam bulan Ogos akan kenyataannya Ogos tapi bergantung kepada kes COVID juga. Yes. Ada kemungkinan di awal mungkin di So bagi tempoh ini kita akan menggunakan ordinan ini untuk menjalankan siasatan untuk mengambil tindakan terhadap pesalah-pesalah ataupun orang-orang yang kita syaki melakukan kesalahan di bawah ordinan ini. Kalau tadi digambarkan bahawa kesalahannya dua ataupun subjek matternya, saya tak akan menyatakan kesalahan ini mungkin banyak, tetapi subjek matternya dua, iaitu tadi berkait tentang COVID-19, berita tidak benar dan juga proklamasi darurat. Mungkin perlukan sedikit pembutiran kerana itu agak luas kesalahan-kesalahan dinyatakan itu. Okay, bila kita lihat sepanjang pengamatan kami perbincangan tentang proklamasi darurat tidak banyak berkaitan dengan darurat ini tidak banyak dibincangkan. Apa yang kita bimbangkan adalah kalau kita lihat ia apa-apa bentuk berita tidak benar berkaitan dengan proklamasi darurat dari segi legitimasinya. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan mungkin akan mendatangkan kegentaran awam ataupun ajakan kepada perkara-perkara yang boleh menggugat keselamatan awam kerana membantah proklamasi darurat ini. Itu satu adalah boleh termasuk dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu nombor 2 ini. Tetapi kita lihat tidak banyak daripada pemantauan yang dibuat oleh agensi-agensi, kita dapati proklamasi darurat ini tidak banyak isu. Jadi secara umumnya rakyat menerima bahawa ini adalah satu keperluan dan perbincangan pun tidak banyak, hanya mungkin kita biasalah itu isu-isu tabir urus, governance dan juga politik itu memang biasa dibincangkan dan kita pun lihat tidak ada sekatan ataupun tindakan yang diambil di bawah ordinan ini berkaitan dengan proklamasi darurat. Namun begitu, aspek yang kedua yang kita lihat dengan COVID-19 ini, kita secara umumnya kita dapati bahawa rakyat menerima satu adalah bahawa ini adalah needed measures ataupun perkara yang diperlukan. Jadi penerimaan itu kita lihat amatlah apa kita kata bila ordinan ini dikuatkuasakan 12 Mac, kita dapati bahawa kes-kes telah menunjukkan trend menurun. Jadi itu yang kita katakan. Sebagai contoh saya katakan, bila kita menetapkan norma baru, sebagai contoh di bawah Akta 342 pemakaian mask, pendaftaran menggunakan MySejahtera dan pemakaian pelitup muka, SOP itu ada sandaran undang-undang dan juga ada sandaran hukuman. Jadi apabila masyarakat melihat bahawa SOP bukan SOP biasa-biasa. Ada undang-undangnya. Ada sandaran undang-undang, ada sandaran penguatkuasaan, ada sandaran hukuman jika tidak dipatuhi. Kerana apa? Ini perkara yang penting. Sebab itulah kita lihat undang-undang itu diperlukan sebagai satu sandaran untuk menguatkuasakan norma baru. Jadi kalau kita cakap norma amalan biasa, orang tidak akan
ikut. Tetapi dengan adanya sandaran penguatkuasaan, sandaran hukuman, mereka akan faham. Satu, bukan tujuan untuk menghukum, tetapi memahami bahawa hukuman yang disediakan di sebalik peraturan itu adalah untuk menjaga kemaslahatan umum. Itu yang, jadi kita patuhi undang-undang kerana kita tahu bahawa hukuman yang tinggi dikenakan adalah untuk menjaga kepentingan kita, bukan bersifat menghukum. Jadi kalau kita lihat dalam aspek ordinan ini banyak diperkatakan tentang kuasa mahkamah. Jadi apabila sesuatu kes dibawa ke mahkamah, kadang-kadang kita ataupun masyarakat melihat sesuatu perkara itu, kenapa mahkamah memberi hukuman yang tidak setimpal, katakan. Tetapi itu budi bicara mahkamah setelah melihat fakta dan sebagainya. Sebab itu kita katakan bahawa hukuman yang tinggi ditetapkan oleh undang-undang, tetapi budi bicara mahkamah dan penghormatan kepada keputusan yang dibuat oleh mahkamah harus kita hormati. Dan di situlah bila kita lihat cantiknya ordinan ini, walaupun banyak kata-kata ia bersifat drakonian dan sebagainya, tetapi kita tidak menarik peranan ataupun menidakkan peranan mahkamah untuk semak dan imbang terhadap apa-apa juga tindakan penguatkuasaan ataupun yang dijalankan oleh sama ada MCMC ataupun PDRM, disemak dan imbang melalui kuasa-kuasa yang sedia ada di mahkamah. Okey, nanti kita akan kembali selepas berjeda seketika membicarakan masih tentang objektif ini, kerana tadi saya kira Cik Zul banyak memberikan penegasan berkait tentang berita palsu COVID-19. Tapi bagaimana pula dengan proklamasi darurat? Saya nak dengar daripada Tuan Taufik tentang objektif ordinan darurat kuasa-kuasa perlu ini. Kita bicara naratif membicarakan tentang ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Dua panelis di Siti Ahmad Taufik Abdullah dari Jabatan Siasatan Jenayah dan juga Zulkarnain Mak Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC. Kita sudah membicarakan banyak berkait tentang keperluannya, tujuannya. Tetapi saya gantung tadi satu soalan, kerana digambarkan ordinan darurat ini akan membuat rujukan kepada dua perkara utama, iaitu satunya berita palsu yang terkait tentang COVID-19 dan yang keduanya adalah tentang proklamasi darurat. Jadi dalam kacamata PDRM melihat ordinan ini, objektifnya tadi banyak dibicarakan tentang berita palsu, tapi proklamasi darurat ni apakah ada sudut pandang ni yang mungkin PDRM rasa perlu kita ketengahkan objektifnya? Okey, terima kasih. Dalam kerajaan mewujudkan ordinan darurat langkah-langkah kuasa-kuasa perlu nombor 2 ini, kita melihat daripada segi objektif apakah tujuan sebenarnya ordinan ini diwujudkan. Pertama sekali ianya adalah untuk memastikan isu penyebaran berita-berita tidak benar ini dapat dibendung. Kerana ini akan menyebabkan kegusaran masyarakat. Dan untuk kekangan mengekang penularan berita-berita tidak benar ini, kerana ianya akan melibatkan keselamatan umum, kehidupan ekonomi dan juga ketenteraman awam. Jika kita tengok daripada kadang-kadang berita yang tidak benar dikeluarkan ini, kerana masyarakat akan merasa bimbang dan mula mempersoalkan tentang sesuatu isu yang sepatutnya tak ada. Oleh itu, ianya akan menimbulkan berbagai masalah, kebimbangan masyarakat ini. Kemudian daripada apabila wujudnya ordinan ini, salah satu objektif dia adalah untuk mencepatkan siasatan. Kerana kita tengok, kalau kita ambil tanpa ordinan ini, siasatan ini akan mungkin makan masa yang panjang untuk kita mendapat bukti, mengumpul bukti dan sebagainya. Dengan adanya wujudnya ordinan ini, siasatan, pengumpulan maklumat, keterangan ini dapat dipercepatkan. Dan selain dari itu juga, ordinan ini adalah untuk menggalakkan rakyat mendapat maklumat yang betul. Itu bukan yang berita-berita yang tidak benar ini. Sebaliknya, kita secara tak langsung kita hendakkan rakyat ini menerima berita yang betul ataupun maklumat-maklumat yang benar.
tanpa bergantung kepada yang diposting-posting yang sengaja dibangkitkan ataupun dikeluarkan, diterbitkan supaya masyarakat ini jadi bimbang. So dengan ordinan ini, salah satu objektif dia adalah untuk masyarakat ataupun rakyat mendapat maklumat-maklumat betul. Bukan maklumat yang berita-berita tidak betul ni yang akan menimbulkan kekesaran. Ordinan ini juga kita dapati memberi kuasa daripada sudut penguatkuasaan, siasatan dan juga peruntukan kepada mahkamah untuk mengambil tindakan selanjutnya apabila kita dapat kes-kes sebegini. Apabila ia diperkenalkan, tadi saya terdengar Encik Zul menyebutnya bahawa dia menuduh ini sebagai suatu ordinan yang drakonian sifatnya. Adakah bererti masyarakat umum, rakyat merasakan bahawa dengan ini hak mereka, hak asasi mereka, khususnya mungkin dalam konteks ini nak mendiamkan rakyat lah ni kan, tak dibenarkan rakyat untuk menyatakan pandangan. Apa respon balas MCMC? Respon balas kami seperti yang Tuan Taufik sebutkan tadi, salah satu objektifnya adalah bahawa untuk memudahkan siasatan. Jadi kesalahan-kesalahan di bawah ordinan darurat kuasa-kuasa perlu nombor 2 ini adalah satu kesalahan yang boleh ditangkap tanpa warrant. Itu bila sebut boleh ditangkap tanpa warrant, itu menimbulkan satu persepsi negatif bahawa bila ada sekatan jalan raya, polis boleh kena cengkup saya, kena cengkup. Dan polis boleh semak telefon saya ada berita palsu ke tak, saya boleh. Bukan begitu. Itu tetapi ini yang sentimen-sentimen yang dimainkan. Kalau kita lihat untuk dari segi apabila kita membangunkan ordinan ini, saya telah sebut tadi bahawa ada proses semak dan imbang. Satu proses itu mahkamah. Tetapi dari sudut pentadbiran keadilan itu sendiri, kita lihat bahawa proses yang pertama adalah satu laporan polis yang dibuat sama ada oleh orang awam ataupun pihak berautoriti tentang satu berita tidak benar berkaitan dengan COVID ataupun berkaitan dengan proklamasi darurat. Jadi di situ walaupun telah ada satu laporan polis, ia harus menjalani satu lagi proses tapisan, iaitu perlu ada pengesahan daripada pegawai pengesah bahawa ini adalah berita tidak benar. Memang disahkan. Jadi setelah itulah baru pihak polis dan MCMC mengambil tindakan untuk menyiasat sesuatu laporan polis yang dikemukakan. Jadi adalah walaupun kita lihat di situ kuasa ada untuk menahan tanpa warrant dan membuat penggeledahan dan sebagainya. Tetapi kita lihat bahawa sebelum kita sampai ke proses itu, satu bentuk tapisan untuk memastikan hanya kes-kes yang benar-benar dapat disahkan bahawa ia tidak benar, barulah tindakan boleh diambil. Jadi itu yang kita lihat bahawa banyak yang dikatakan bahawa terdapat beberapa peruntukan yang dilihat supaya menafikan hak kebebasan sama ada bersuara dan sebagainya. Dan kita lihat apa yang kita sedia maklum bahawa dalam siasatan berkaitan media sosial ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita tahu bahawa saya panggil ini adalah mereka ataupun ada beberapa kumpulan. Kumpulan saya sebut di sini ataupun individu lah, kelompok individu. Yang satu dia memangnya tidak tahu, tetapi mungkin sesuatu yang menarik ataupun sesuatu yang dirasa prihatin untuk kongsikan. Jadi dia kongsikan secara tidak sengaja ataupun kerana keprihatinan. Itu satu kelompok. Kumpulan yang kedua mungkin individu yang ingin mensensasikan sesuatu berita. Jadi apabila kita mensensasikan suatu berita,
headline dia satu bentuk. Yang istilah internet dipanggil clickbait. Clickbait. Itu satu. Yang kedua adalah mungkin dia nak satu bentuk bagaimana dia tokok tambah lagi. Tokok tambah itu untuk sedapkan rasa dia tambah perisa, tetapi perisanya dia sebut orang berautoriti. Sebagai contoh, ada yang sebut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri ataupun Tan Sri IGP. Walhal tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Jadi itu satu kumpulan lagi. Ada satu kumpulan lagi yang memang nak dia punya pendirian sendiri. Dia taksub dengan pandangan dia dan dia hendak orang mengikut ketaksuban dia. Ini adalah perkara-perkara dalam kerencaman minda ataupun komunikasi ini yang disampaikan oleh kumpulan-kumpulan inilah yang kita perlu tangani. Tetapi apa yang lebih bahaya adalah kumpulan yang taksub. Sengaja ingin membuat satu berita yang boleh menggugatkan keyakinan orang awam terhadap usaha-usaha yang dilakukan dan kemurnian niat kita melaksanakan undang-undang. Jadi ini yang kita lihat betapa pentingnya kita ada kuasa-kuasa ini supaya satu yang taksub tu memang kita boleh kita akan tangani dengan cara. Tapi untuk yang lain yang marhain ni adanya dikatakan bahawa risiko-risiko ini dari segi tangkap tanpa warrant, denda RM100,000 ini menjadi satu bentuk shield ataupun pelindungan kepada mereka daripada memasuki ruang bicara berita tidak benar. Jadi ini yang harus kita lihat. Kita bukan nak menyekat kebebasan bersuara. Itu satu. Saya telah sebut tadi tentang melindungi diri. Tetapi satu aspek lagi di bawah ordinan ini, kita juga ada di bawah ada berkaitan dengan COVID ni bukan untuk kerajaan sahaja, tetapi untuk juga kepada individu. Sekiranya lah saya bagi contoh Tuan Syed. Tuan Syed adalah seseorang atau sekumpulan orang yang tidak suka Tuan Syed tetapi memfitnah Tuan Syed, katanya Tuan Syed dan keluarga ada positif. Cik Zul kena jauh sikit. Jadi saya tak boleh datang. Jadi ini mungkin menjejaskan keadaan di pulau. Jika seseorang itu berniaga, dia akan menjejaskan perniagaan. Dan ada undang-undang ordinan di bawah ordinan ini, dia memberi pembelaan kepada mangsa tersebut untuk membuat satu laporan polis. Sangat mudah prosesnya. Buat laporan polis, pergi ke mahkamah, dapatkan satu perintah mahkamah untuk menurunkan kandungan tersebut. Jadi ini yang ramai tak nampak. Saya kira untuk kita nampak secara lebih jelas, mungkin kita boleh merujuk di sepanjang sebulan lebih ini pelaksanaannya, apakah sudah ada kesnya yang terpakai di dalam ordinan ini. Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 bersama PDRM dan juga MCMC. Saya tanyakan tadi satu soalan, Tuan Taufik. Mungkin juga kita harus melihat, kerana kelihatannya kita sudah pun ada undang-undang yang terkait tentang multimedia misalnya, dan juga kita ada Akta Berita Tidak Benar, dan kini kita ada ordinan ini. Tadi digambarkan ianya akan lebih cepat prosesnya. Mungkin elok kita rujuk terus kepada antara kes-kes yang sudah pun dalam siasatan semenjak sebulan ini, apa yang boleh kita kongsikan, Tuan? Okey, terima kasih. Semenjak ordinan darurat kuasa-kuasa perlu nombor 2 ini dikuatkuasakan, iaitu 12 Mac yang lalu, setakat ini pihak PDRM telah membuka sebanyak 6 kertas siasatan berkaitan kes-kes berita tidak benar ini. Ini jelas menunjukkan bahawa pihak PDRM atau pihak polis, walaupun di ordinan ini memberi kuasa yang amat luas kepada pihak polis untuk menyiasat, menangkap, menggeledah dan sebagainya, tetapi kita baru setakat ini hanya 6 kes yang kita buka. Ini menunjukkan bahawa kita tidak sewenang-wenangnya menggunakan ordinan ini
untuk macam seperti mana yang disebut tadi, macam satu benda untuk menghalang orang daripada satu kebebasan, menghalang kebebasan bersuara oleh ke. So bukan semua kes yang kita akan, setiap laporan itu kita akan tapis dan pastikan yang betul-betul ada unsur-unsur berita tidak benar, barulah kita akan membuka siasatan dan ambil tindakan tersulat. So ini jelas bahawa BDRM tidak sewenang-wenangnya menggunakan kuasa-kuasa darurat ini untuk mengambil tindakan kepada setiap komen ataupun penerbitan yang dibuat. Kita akan tapis dan kita dengan bantuan pihak MCMC kita akan tengok sama ada butir-butir yang di terbitan tersebut mengandungi apa-apa berita tidak benar ataupun berita itu mungkin benar dan separuh benar dan sebagainya. So ini adalah jelas bahawa kita tak sewenang-wenang menggunakannya. Ya. 6 kertas siasatan ni, Tuan Taufik, ia daripada berapa laporan sekiranya ada datanya? Laporan mungkin lebih saya tak dapat beri data dia, tapi laporan memang banyak kita terima laporan. Tetapi akhirnya kita akan buat tapisan dengan pihak SKMM dan sebagainya. MCMC akan tapis dulu, kita tengok apa yang tidak benar. Kita akan minta bahagian apa kita panggil tu yang untuk pengesahan daripada pegawai pengesah. Dia ni akan menilai dan tengok ada tak unsur-unsur tidak benar situ. Barulah kita akan mengambil tindakan, membuka kertas siasatan dan menjalankan siasatan selanjutnya. Cik Zul, 6 ini, adakah dengan sebab 6 ni kita anggap yang digambarkan tadi bahawa terdapat trend yang menurun dalam konteks berita tidak benar COVID-19 ini? Ada dua perkara ya. Yang pertama, kita lihat 6 ni, kita satu angka trend yang menurun, memang kita trend yang menurun. Yang kedua adalah berkaitan dengan bahawa laporan yang lain bukan kita tidak siasat. Ada jalan lain yang kita ambil atau apa yang kita sebutkan sebagai administrative action. Administrative action ini adalah kita laporkan terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Instagram, Google dan sebagainya, YouTube. Itu yang saya kata nombor Encik Zul tu bahaya tu. Dia telefon je Google, tutup website tu. Jadi untuk kita bawa turun kandungan yang kita anggap bersifat tidak benar. Dan selain daripada itu juga di peringkat MCMC dalam menangani kita bukan nak undang-undang ada, tetapi kita tidak berhenti usaha kita untuk advokasi ataupun berdakwahlah tentang perlunya amalan menyemak, perlunya kita menahan diri kita daripada mengeluarkan berita-berita tidak benar. Kita secara langsung bekerjasama dengan pihak Facebook, MCMC dan Facebook menjalankan kempen untuk berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi kita berkolaborasi bagaimana rakyat dan orang ramai boleh mendapatkan maklumat yang tepat. Jadi kolaborasi kita dengan penyedia platform bukan setakat untuk menurunkan kandungan, tetapi mengupayakan masyarakat. Sebab itulah kita sentiasa bekerja dalam keadaan serampang dua mata. Yang pertama, kita sebanyak mungkin untuk bercakap tentang advokasi, tentang amalan terbaik dalam melindungi diri kita daripada menjadi sama ada mangsa penipuan ataupun risiko dikenakan tindakan undang-undang. Itu kita teruskan. Tetapi seperti yang saya kata, manusia ni kalau tidak ada sandaran undang-undang, dia penerimaan dia ataupun pemahaman dia tentang risiko itu dia tak nampak. Kita nak percaya perkara yang tak nampak itu susah. Tetapi bila ada sandaran undang-undang, ada sandaran hukuman, di situ mereka nampak risikonya. Jadi peranti dirampas,
akaun kena bawa turun, kena reman. Jadi itu ini harus dilakukan bersama dengan PDRM. Harus dilakukan dengan bersama PDRM. Jadi bila mereka nampak natijah daripada ketidakpatuhan kepada undang-undang semata-mata untuk dapat clickbait ataupun untuk dapatkan populariti dan sebagainya, boleh mengundang risiko-risiko ini. Jadi sebab itu kita katakan bahawa kita dalam melaksanakan pentadbiran undang-undang, walaupun ordinan darurat ini dilihat mempunyai impak yang besar dari segi kuasa yang diberikan kepada pihak PDRM dan MCMC, tetapi kita sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan tanggungjawab kita di bawah ordinan ini. Dalam pengalaman PDRM dan juga MCMC, tadi digambarkan ada 3 profil perpetrators, pesalah laku. Satu ni yang saja-saja seronok cuai. Yang kedua ni sebenarnya menokok tambah, seronok syok sendiri. Yang ketiga ni saja berniat jahat. Itu yang saya faham daripada 3 profil ini. Adakah 6 ini bererti mereka ini memang berniat jahat dalam pengamatan siasatan buat masa ini, Tuan Taufik? Okey, daripada ada antara kes ini kita tengok dia pun memang tak ada niat. Tapi oleh kerana di mana yang ditekankan menokok tambah seronok-seronok. Dia seronok tambah. Dia like to share. The problem is dia nak share tu okey, tapi dia tak check content tu whether it's true atau betul atau tidak. Okey. Itu yang penting diamati oleh setiap pengguna platform social media ni. Dia kena check dan dia tak boleh kata saya copy saya paste hantar ke orang. Apabila you buat menyebarkan itu adalah satu kesalahan di bawah akta ini kalau berita itu tidak benar. So kita kena ambil responsible lah di situ setiap pengguna. Malangnya ke-6 kes ini masih lagi dalam pengadilan belum. Jadi kita tidak boleh membutirkan satu-satu. Saya tak pasti kalau tuan-tuan berdua boleh membutirkannya bentuk kesnya. Nak juga tahu mana rupa orang ni yang nakal-nakal ni kan, kalau betul ianya bersifat sebegitu. Kerana kita sudah cuba membubarkan beberapa elemen tadi, menggambarkan bahawa ia merupakan suatu cara untuk mengekang daripada kebebasan bersuara. Itu telah pun kita jawab, dan kita juga sudah melihat bagaimana jumlah kesnya digambarkan menurun. Persepsi saya adalah apabila ordinan ini diperkenalkan, maka timbul rasa takut. Prevention tadi itulah. Cik Zul banyak menyebutkan tentang itu, dan sekaligus kita melihat bagaimana 6 saja siasatan telah dibuka failnya, dan kita akan kembali selepas ini melihat kepada dampaknya yang menyusul selepas ini, khususnya apabila ordinan ini tempohnya hanya sepanjang darurat ini saja. Kedua panel pada malam ini iaitu PDRM dan juga MCMC masing-masing, DCP Ahmad Taufik Abdullah dan juga Encik Zulkarnain Mak Yassin, bercakap tentang ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Banyak yang kita bicarakan di mula tadi, mungkin anda baru saja mengikuti perbincangan ini. Ia hanya terpakai ordinan ini dalam tempoh darurat, dan itu saya tanyakan tadi. Saya gantung satu soalan berkait tentang tempoh ini dalam keadaan di mana darurat ini digambarkan Ogos, tapi mungkin lebih lama, mungkin lebih awal. Jadi fleksibiliti keanjalan ini, bagaimana bidang kuasa PDRM dan juga apakah bererti besok katakanlah dimansuhkan darurat ini, maka yang kertas siasatan ini masih terpakai, macam mana proses undang-undangnya? Apa nasihat daripada Tuan Taufik? Okey, daripada kita tengok proses undang-undang yang ada apabila proclamation of darurat ini disahkan. Dan ada satu clause dalam ini di mana undang-undang ini akan berkuat kuasa 6 bulan selepas penambatan. That means untuk menyiapkan, mengkomplitkan kita punya siasatan dan tindakan-tindakan yang lebih. Supaya kalau dia putus itu, itulah saya bayangkan tak boleh buat jahat di ujung-ujung sana. So dia ada 6 bulan sebelum selepas proclamation darurat ditamatkan, dia ada lebih kurang 6 bulan lagi untuk kita menyelesaikan kes-kes yang disiasat. Kuat kuasa, masih berkuat kuasa. Kita banyak bercakap soal online. Adakah bererti kalau kesalahan berita palsu itu dibuat secara fizikal, bukan online, terpakai juga dalam ordinan ini? Ya, terpakai. Dan sebab kalau kita lihat takrifan itu, dia tidak membezakan antara online dan juga cetakan. Ada juga mungkin orang yang
kita rasakan mungkin konvensional sedikit. Mungkin dia buat leaflet dan ditinggalkan di pintu-pintu masjid. Kena tengok cap jari lah bagi pada PDRM lah. Dan sekarang kita ada masjid pun dah canggih, ada CCTV dan sebagainya. Jadi mungkin mereka tinggalkan di masjid, rumah-rumah ibadah dan sebagainya. Ini memang tidak terlepas lah. Jadi penguatkuasaan itu bukan setakat online, tetapi ramai yang memilih untuk online kerana the multiplier effect tu. Kalau sesuatu yang viral tu kita akan nampaklah dalam WhatsApp forwarded many times. Maknanya itu kuasa gandaan apabila kita menggunakan platform elektronik ini. Jadi memanglah itu satu. Yang kedua, bila kita lihat bahawa apa yang mungkin kita tidak sedar bahawa undang-undang ini bukan unik kepada negara kita. Banyak lagi negara-negara lain juga dalam menangani berita palsu menggunakan undang-undang yang bersifat ataupun dalam keadaan darurat. Cumanya apa yang ingin kita sampaikan adalah kita harus melihat perspektif ataupun undang-undang ini dengan mata hati yang terbuka. Sebagai contoh, kita lihatlah hujan yang turun itu dikatakan rahmat, tetapi ada yang menganggap hujan yang turun itu sebagai bala. Jadi kita harus berlapang dada dan melihat bahawa sesuatu yang dibuat itu, yang diadakan bukannya untuk membinasakan, tetapi untuk menjaga kemaslahatan umum, menjaga kebajikan, dan yang paling penting bahawa matlamat kita untuk putuskan rangkaian COVID, untuk memastikan kejayaan program vaksinasi kita berjalan dengan lancar. Kita tidak mahulah atas kealpaan kita, atas keinginan kita untuk mendapatkan populariti, kita mengganggu gugat apa yang dihasratkan. Undang-undang ini hanya terpakai untuk masa yang singkat, untuk tujuan yang khas. Bukan untuk menyekat kebebasan bersuara atau untuk menidakkan kebebasan kita untuk menyatakan pandangan kita tentang sesuatu isu. Ya, saya ada tanya sedikit kepada Tuan Taufik tadi, kerana digambarkan bahawa dengan ada ordinan ini maka tindak balasnya akan lebih cepat dan tangkas. Kerana kita sudah sedia ada undang-undang tersendiri untuk govern misalnya multimedia, dan kita juga ada akta berita tidak benar. Apa bezanya kini sudah ada ordinan ini berbanding dengan peruntukan-peruntukan yang sudah ada sejak awal? Okey, dari segi ordinan yang ada sekarang ni atau wujud ini, ianya satu yang memudahkan lagi pihak siasatan dijalankan, dan juga pembuktian dan sebagainya dari segi pembuktian. Kalau kita tengok yang undang-undang lain yang sedia ada seperti di bawah penal code ataupun akta multimedia dan sebagainya, dia punya proses lebih panjang dan memerlukan ini. Kerana dalam keadaan tempoh COVID-19 ni, kita perlu tindakan yang lebih cepat supaya kita dapat menanganinya, kita dapat menyekatnya, ataupun kita dapat mengambil tindakan terhadap orang yang melakukan kesalahan ini dengan segera, supaya benda ini dapat dikawal. Kalau kita masih cara lama ni, dia mungkin makan masa lama dan orang beranggap tak ada tindakan yang konkret diambil oleh pihak penguatkuasa. Itu yang saya nampak lah. Tadi digambarkan ada tindakan yang sifatnya administratif, dan saya dapat mencerap tindakan itu gambarannya adalah menurunkan daripada platform-platform yang sedia ada. Ini disebabkan oleh pemiliknya tidak dapat dikenal pasti, maka itu apa maksudnya? Kalau ikut ordinan ini, kalau ikut ordinan, kita ada dua langkah.
yang boleh kita ambil. Yang pertama administratif, mana kita terus report abuse kepada pihak platform. Jalan yang kedua adalah mendapatkan perintah mahkamah jika suspek itu tidak dapat dikenal pasti, bahawa mahkamah akan mengeluarkan satu perintah dan perintah ini akan saya katakan akan sampaikan, maknanya kita hantar perintah mahkamah itu secara elektronik, sama ada dia alamat email ataupun di wall Facebook dia, dan juga kita hantar juga notis yang sama kepada penyedia platform. Jadi apa yang kita nampak di sini, undang-undang yang sedia ada sekarang ini tidak ada proses mahkamah. Jadi dalam perbincangan kita bersama dengan penyedia platform, mereka menganggap bahawa apabila kerajaan ataupun pihak kerajaan ataupun pihak penguatkuasa menghantar satu notis penurunan kandungan, itu adalah berbentuk administratif dan juga menyekat kebebasan bersuara. Tetapi bila kita perkenalkan proses perintah tersebut dikeluarkan oleh mahkamah, maknanya ia telah melalui proses satu perundangan. Jadi dan itu satu, dan kedua, mereka yang terkesan dengan perintah mahkamah tersebut boleh juga datang balik kepada mahkamah untuk mengenepikan perintah tersebut, kerana jika memang betul apa yang beliau katakan bukan tidak benar, tetapi suatu yang benar, tapi kena buktikanlah. Jadi kalau kita lihat di sini, ia telus dari segi aspek bagi penyedia platform, dia lebih jelas bahawa perkara ini telah melalui proses perundangan dan penghakiman. Jadi ada badan bebas yang telah meneliti bahawa permohonan ini memang permohonan yang genuine. Jadi ada proses timbal balasnya. 1 minit Tuan Taufik, nasihat kepada penonton kita berkait tentang ordinan ini. Okey, pihak PDRM merayu pada orang ramai agar menjadi pengguna platform media sosial ni yang berhemah ataupun bijak dan tidak menyebarkan sebarang berita tidak benar tanpa membuat pengesahan terlebih dahulu. Dan pihak polis tidak tergagap untuk mengambil tindakan yang tegas ataupun berkompromi dalam untuk kita mengekang penularan berita-berita tidak benar ini. Dan akhir sekali kita berayu kepada pihak semua pengguna, jadilah pengguna yang bertanggungjawab dan elakkan daripada menyebar berita-berita yang tidak benar. Tambah-tambahlah Ramadan ni, cukup-cukuplah bulan rehat kan. Kalau isunya yang saya timbulkan tadi, kalau memang berniat jahat, kalau dia, saya sebutkan pada Tuan Taufik dan juga Cik Zul sebelum kita ke udara, ada setengah budak-budak nakal dia cuai saja seronok-seronok kongsi je, itu seperkara lah. Tapi kalau betul dia berniat nak memesongkan kefahaman, itulah nanti nak minta tuan-tuan datang semula, kita nak rujuk kes ni apabila ditutup. Kita nak kaji, saya sebut tadi kepada pegawai MCMC proses yang berlaku selanjutnya, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Tuan Taufik dan juga Cik Zulkarnain, dan terima kasih kepada semua penonton. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Muhibah.